الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur kita atas nikmat Islam wal iman, atas nikmat kita sehat sampai kita berada di ujung Ramadan. Selalunya bila kita berada di ujung-ujung Ramadan, kita akan dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembang, bercakap dengan sahabat dia. Ulama letak satu hadis saja yang Nabi harap-harapkan kepada sahabat dia radhiyallahu anhum. Tapi hadis ni menjadi popular sangat-sangat sebelum kedatangan Ramadan, awal Ramadan, dan dibaca setiap Ramadan sampai penghujung Ramadan. Sedangkan hadis dia, kalau kita mengaji bab itikaf muka surat 356, hari ni kita lompat tajuk. Esok ni lepas raya kembali balik pada tajuk asal dia. Lompat tajuk. Kalau kita nak tengok kuliah-kuliah paling ramai sekali dalam bulan Ramadan lah. Kalau tak salah ustaz, subuh tak seramai macam ni. Tambah-tambah ujung-ujung kan. Alhamdulillah, ni kerja Tuhan. Tuhan mau bulan dia ni. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Bab itikaf 356. Ulama kata 10 hari yang terakhir ni Nabi elok saja Nabi masuk hari yang ke-20 waktu subuh, Nabi nasihatkan sahabat dia. Nabi kata bila masuk 10 hari awal, Asyra awakhir, Nabi kata masuklah dengan penuh keimanan. Hadis ni kita dengar daripada awal Ramadan. Sedangkan ulama meletakkan di hadis 10 hari yang terakhir. Asbabul wurud, sebab terjadinya hadis ni. Berlakunya hadis ni pada 10 hari yang terakhir. Berulang-ulang Nabi nasihatkan sahabat dia. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Hadis ni 10 hari yang terakhir. Pasal tu Nabi mau kita masuk Ramadan ni kita kenai Ramadan. Masuk Ramadan tu utamanya 10 hari yang terakhir. Imanan, masuk dengan penuh keimanan. Masuk penuh keimanan. Mustahil kita boleh beriman dengan Ramadan kalau kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Yang kedua, wahtisaban. Macam mana kita nak kutip pahala? Apa pahala ganjaran yang kita nak buat bulan Ramadan kalau kita tak ada ilmu? Mau tak mau kita kena kenal Ramadan. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi mudah kita kenal Ramadan. Satu kerja Tuhan, Tuhan ikat syaitan. Wa sufidatish syayatin. Nak bagi senang. Pasal tu bulan Ramadan tak tahu makhluk mai kat mana dia terpah mai. Nampak tak? Maka bila kita tahu diri kita lemah, selama ni kita tak boleh nampak surau, tak boleh nampak masjid, tak boleh main masjid surau ni, rupanya diri kita dibelenggu oleh syaitan. Bila syaitan kena ikat, kita terlepas mai. Nampak tak? Esok ni 1 Syawal, syaitan dia nak lepas balik, kita tak boleh mai, confirm kita syaitan. Ni hadis sebut, bukan ustaz sebut. Nampak tak? Apa tak boleh marah, nanti rosak pun sampah. Pasal tu ya Allah ya Tuhan, hari ini kita tak nak sembang masa 10 hari yang terakhir pasal kita dah hujung-hujung kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pasal tu kita bila masuk Ramadan ni kita kenal Ramadan. Bila kita kenal Ramadan, kita tahu susah payah Rasulullah macam mana nak dapat Ramadan ni bagi sama dengan umat dulu. Pasal tu ulama Ibnu Katsir kata sebelum nak baca ayat surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, baca dulu ulama kata surah Al-Maidah ayat 48. Kenai dulu cara kenai orang dulu punya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenai dulu. Tengok ulama letak. Ibnu Katsir kata apa? Pi kenai dulu cara orang dulu puasa. Yang di akhir surah Al-Maidah, atakum bila demai puasa fastabiqul khairat. Punya gila sungguh amal ibadat yang pelik sangat-sangat ialah puasa pada umat terdulu. Tak ada satu amalan yang boleh yang membolehkan kita jumpa dengan Allah Ta'ala selepas mati, puasa saja. Puasa saja.
Sampai Allah kata, mai kutip pahala dekat aku. Pasal tu setengah ulama hadis tak setuju kita meletakkan bab puasa ni macam ni lah, macam tu. Ulama tak setuju. Hampa orang mengaji kena sikap terbuka lah, okey? Bila kita bagi satu-satu maklumat, cek lah sama. Pasal tu di kalangan ulama hadis, bila hadis datang, satu hari Nabi kata, puasa hak aku, puasa milik aku, puasa hak aku, wa ana ajzibih, aku nak bagi pahala kat hamba. Apa pahala dia? Tak ada siapa pun tahu. Mai dekat aku esok ni, aku mai esok ni dengan puasa bawa mai. Pasal tu di kalangan ulama-ulama hadis, dia tak berapa setuju sebut 10 yang terawal rahmat, 10 tengah-tengah maghfirah, 10 yang di akhir pula itqan minan nar. Setengah ulama hadis tak setuju. Dan kedudukan hadis tu kalau kita cek daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, kita akan jumpa kedudukan hadis tu begitu jauh sangat-sangat. Kita mengaji kena lapang dada, okey? Tapi dia jadi masyhur. Hadis ni masyhur di kalangan kita. Sedangkan Nabi kata Allah janji untuk hapuskan dosa kita pada 10 hari yang terakhir. Ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis daripada 10 hari yang terakhir, kita kena ingat. Allah janji. Bila Nabi kata 2 benda umat aku boleh buat, Tuhan jawab satu. Yang jaga Ramadan, iman jaga. Dan kita sendiri pun dengar Nabi sejak dapat awal Ramadan sampai akhir hayat Nabi, Nabi beritikaf. Betul tak? Dan sahabat Nabi pakai tengok, jegir, Nabi tak kata apa-apa. Apa Nabi buat, mereka ikut. Mereka tengok smart. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar, Umar kata apa? Tak pernah tengok hayat Rasulullah punya cantik. Pakaian jaga, duk sikat rambut. Sampai dia kadang-kadang tak jumpa sikat. Dia panggil Aisyah. Pasal Nabi punya rumah sebelah aja. Dia jenguk macam tu Aisyah, kepala dia keluar, kaki tak keluar lagi, duduk di masjid. Aisyah akan tolong serikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis tu kita dengar berbuih belaka. Dengar arti kata sahabat kata Nabi 10 hari yang terakhir, pasal dia kata aku inilah waktu aku nak jumpa Tuhan aku. Sentiasa bersih, cantik, elok itikaf. Tapi kita belum lagi tempat kita ni melaksanakan itikaf yang sebenarnya. Maka kita semua tahu orang perempuan, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha, bila meninggal Nabi, dia sambung itikaf Rasulullah. Yang menyebabkan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum belajar cara-cara itikaf daripada Aisyah. Aisyah kan sebut minas sunnah macam ni. Kalau orang duk itikaf, orang mak dia mati tak boleh keluar, orang nak panggil dia tak boleh keluar, apa je nak ziarah orang sakit semua. Ini mulut Aisyah radhiyallahu anha. Hebat kita tengok. Tadi walaupun kita tak mampu nak itikaf, ulama kata apa, raikan 10 hari yang terakhir. Sampai Nabi sendiri kata apa, aku nak tengok rupa sahabat aku pun pada 10 hari yang terakhir masing-masing pakat tunduk. Bila angkat kepala, tak mampu nak bersembang, tak mampu nak bercakap di antara satu sama lain. Sebab ayat mata mereka meleleh. So, kita nak dengar 10 hari yang terakhir, jiwa sahabat Nabi untuk meninggal tetamu. Tinggal siapa? Allah sebagai tetamu pada 10 hari yang terakhir. Dahsyat jiwa mereka ni, dahsyat nampak tak? Atau kita pula jiwa kita 10 hari yang terakhir, kita dengar lain. Kita dengar hari raya, hari yang gembira. Contoh. Jiwa kita lain. Duk susun kuih dah. Muslimat semua waktu ni semua dah habis Quran baca habis dah. Tak ada tadarus. Dan kita sendiri tahu 10 hari yang terakhir ni Rasulullah pulut dengan tadarus bersungguh-sungguh. Sampai Jibril alaihissalam bertadarus dengan Nabi SAW. Pasal tu 10 hari yang terakhir ni jangan kita lingkup jahanamkan dia. Macam Abdullah bin Mas'ud kata, wallahi anna Ramadan syahr. Abdullah bin Mas'ud mulut dia tegah, sahabat Nabi semua hormat. Ibnu Katsir terjemah, orang yang mengatakan Ramadan ni sebulan ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata syahrul Ramadan, syahr Ramadan. Ramadan bersifat dengan sifat sebulan. Pasal tu setengah ulama di kalangan yang syadik kata apa, dengar kadang-kadang fatwa ni pun nak cakap pun takut, ni tarik tauliah pula. Selagi mana ulama cakap, sahabat cakap, kita kena dengar lah. Walaupun benda tu rasa pelik bagi kita,
pelik bagi kita pasal hang ni sendiri. Ada faham? Pelik bagi kita, sebenarnya dia tak pelik. Abdullah bin Mas'ud kata kalau orang tu masuk dalam bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia meninggal. Dia meninggal 3 hari masuk, 27 hari lagi dia kena bayar fidyah. Itu pendapat dia, raikanlah. Pasal dia beretikad Ramadan bukan 1, 2, Ramadan sebulan. Jadi sehingga orang kalau nak raikan fatwa macam tu, tak apalah. Ada hadis pula yang lain kata, waktu dia masuk seminggu. Dia masuk seminggu, cuma 3 hari dan puasa. 4 hari lagi tak ada, bayar untuk 4 hari itu. Itu pun tak apalah. Jangan kita bergaduh selagi mana ada perbahasan daripada mulut sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Depa ni bawa agama, depa ni usung agama. Lagi mana sumber tu mai daripada mulut depa, kita kutip. Ada faham ke? Nampak. Ni nama dia mukadimah. Hari ni tak ada cakap banyak, sebanyak program apa. Nak jumpa Tok Imam, nak balik Padang. Padang kan? Mana Tok Imam? Oh, Tok Imam. Tidak tengok, yang ni biasa tengok selalu. Allah Tok Imam, ha? Padang juga? Aduh. Alhamdulillah. Jadi kita tengok 10 hari yang terakhir ni, utamanya orang yang paling tergila-gila sangat pasal lebih pada 40 sampai 60 sahabat Nabi. Hadis 10 hari yang terakhir ni ulama meletakkan hadis mutawatir. Mutawatir. Ke semua riwayat di mana kalau kita tolak membimbangkan iman kita. Pasal tu Nabi kata masuk 10 hari yang terakhir imanan, penuh dengan keimanan, kena tahu selak belok, kena tahu sungguh-sungguh. Wahtisaban, kutip ganjaran harian 10 hari yang terakhir, sungguh-sungguh kutip. Allah janji dengan satu benda, ghufira lahu. Sama ada dosa yang sedang tak sedang, semua gugur daripada diri hang. Sampailah Allah kata manusia ni bila sempurna saja dia Allah cukup 30 hari, fatukabbirullah ala ma hadakum. Takbirlah. Kita tengah ada buat pulut kacau. Hampa tahu pulut kacau? Apa pun tak tahu. Orang Pulau Pinang kata pulut kacau, di sini kata apa, wajib, sunat, makruh, kan? Ya Allah, badak tu. Elok-elok tengah kita nak kacau, tiba-tiba dengar raya. Sunnah, cubalah hampa buat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Semangat orang Arab lain. Kita pergi Mekah kan, nak buat haji, tengok kalau depan nak raya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Semangat. Dan kita tak digalakkan hari raya ada unsur kesedihan. Tak ada jiwa sahabat Nabi, dia pun sedih 10 hari yang terakhir. Kita sedih hari raya pertama. Tak ada faham. Pasal suasana nada kita. Bila dengar saja takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nampak tak zuruf. Kalau kita pergi belah sana, dia seronok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 10 hari yang terakhir ni penuh masjid keliling dengan orang bernama buat kemah-kemah dan sebagainya. Suasana kita ni insya-Allah lah. Kita doakan satu masa nanti suasana Ramadan tu kita ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kita bila mai saja raya ni macam-macam lah. Abang di perantauan yang jaga anak-anak elok-elok yang, nampak tak? Suasana mai, saat ni tentera lah, saat ni polis lah, yang tu yang ni lah, rapelah lah kita nampak. Suasana tu, kita yang buat suasana. Bila mai raya sedih, mak pergi kubur pula, terkenang dah aku, macam-macam dia keluar mai. Kita dah jadi trend macam tu dah. Maka kita sendiri tahu bahawa apa nama Aisyah radhiyallahu anha, orang yang di kalangan sahabat Nabi, mai kat Nabi 70 orang, 40 orang, tambah 60 orang. Maka riwayat ni dah cukup kuat. Macam Umair mai kat Nabi, semua geng-geng yang bernama sahabat Nabi radhiyallahu bila mai. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, Ustaz tak dan tahu, Ustaz nak lompat-lompat ke? Ya Rasulullah, aku tengok semua sahabat Nabi kata dapat mimpi. Dia dapat mimpi. Cerita dengan Nabi, Nabi kata aku pun dapat mimpi yang benar. Seorang lagi mai dapat mimpi, aku dapat mimpi yang benar. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, mereka semua mai cerita berkat Lailatul Qadar, aku tak dapat pun. Aku teringin jumpa Tuhan aku. Aku teringin nak dapat Lailatul Qadar.
Macam mana cara ya Rasulullah? Maka Nabi kata, Aisyah, bila berada di malam hari saja, buka puasa saja, sampai ke subuh, sebutlah doa, Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Itu saja Nabi ajak. Maka kita jangan tinggallah doa tu. Walaupun kita kata, Ustaz, adik dah habis kot. Habis tak habis, hang baca sudah. Membadak. Maka Nabi walaupun kata 10 awakhir, last Nabi kata kat sahabat, 7 yang terakhir jaga. 7 yang terakhir jaga. Maka kita pun berada dalam peringatan Rasulullah. Jangan kita sia-siakan Ramadan kita. Pulun punya pulun, tang hujung-hujung ni pelingkup bin Jahannam. Membadak. Alamma hadakum, takbir atas hidayah yang kamu dapat sebulan. Tengok Quran sebut, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan bila kita keluar bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Betul? Quran. Setiap kali kita buka puasa ada nilai ketakwaan. Tapi penghujung kita tamat dia, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan hamba yang duduk dalam bulan puasa sebulan ni akan rasa syukur, terima kasih dengan aku. Boleh terima qadar benda baik buruk daripada aku. Ramadan didik kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kesempurnaan Ramadan. Bab tu bab itikaf. Kita masuk bab hari ini, tajuk dia bab Hari Raya, bab Hari Raya. Kan? Muka surat 250. 250. Ustaz kena baca dengan cepat di sini. Kalau Ustaz baca semua memang tak dan. Hadis 250. Hari raya ni kita tengok Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dua hari raya ni kita kena makan. Dua hari raya ni kena makan al-fitr, Aidan. Maksudnya kita kena buka, kita tak boleh puasa. Ialah hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha. Dua raya ni kita tak boleh makan, Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Ijma' di kalangan ulama. Tak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Hari raya tak boleh sambung puasa. Nama puasa wisali, haram. Tak boleh sama sekali. Baik hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Orang yang buka, yang puasa setiap hari, dia buka puasa Aidul Fitri, Aidul Adha. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam punya puasa setiap hari. Pasal tu Nabi bila puasa, Nabi kata Allah, ya Allah, ya Allah. Tangi macam umat dulu. Allah kata Muhammad, serendah-rendah pahala yang Allah nak bagi ke umat Muhammad ni, satu kebaikan hasanat asyara amsalihah. Hadis. Ya benar Adam, Allah sembah, wahai anak Adam, selekeh-lekeh hampa ni 10. Macam kita baca alif lam mim. Alif lam mim 30. Kita puasa Ramadan 30 hari, campur dengan sitam min Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi berapa jumlah dia? 36. Kita kali dengan 10, selekeh-lekeh pahala. Berapa? 360. Macam setahun puasa kita. Betul lah Nabi sebut. Nampak tak? Nabi kata boleh jaga Ramadan sambung dengan sitam min Syawal seolah-olah setahun. Macam kita puasa, macam orang dulu puasa. Nabi-Nabi dulu. Dan tak ada satu amal ibadat yang paling panjang sekali melainkan puasa Ramadan lah. Kalau kita tawaf macam mana pun pergi buat haji, 2-3 jam habis. Kita semayang tadi dengan tazkirah semua sejam habis. Nampak tak? Tapi kita puasa Ramadan dengan kita makan sahur, sambung pula siang puasa, malam pula dengan apa qiyamul lail, Allah, sebulan. Allah. Ada faham ke? Paling panjang sekali amal ibadat kita dengan Tuhan ni bulan ni. Yang mana yakhsyakumullahu fi. Aku Tuhan nampak jadi tetamu. Tidak ada perantaraan direct. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Bila hampa puasa saja, aku buka pintu-pintu syurga. Yang kata amalan hampa ni syurga duk gamit mah. Buka. Arasy Allah buka. Bila dia tutup, bila kita sembahyang raya. Pasal tu ulama kata kesempurnaan Aidul Fitri menunjukkan kesempurnaan Ramadan. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata, bila mai saja 2 raya ni tak boleh kita makan. Tapi ulama berbincang lagi. Ulama kata kalau boleh, kalau orang tua-tua, orang yang tua-tua kita tengok dia duduk seorang-seorang saja.
Bagi dia hari raya pertama tak boleh puasa. Dia nak buat puasa 6, dia boleh buat pada hari raya yang kedua. Bila suasana raya tak ada dah. Tak ada dah. Kita, ya Allah Tuhan, anak-anak semua duk main. Anak-anak semua main raya nak makan dengan mak dia. Mak puasa. Hari raya yang kedua. Suasana raya masih lagi duk hangat ada lagi. Ulama tak syorkan kita puasa pada hari raya kedua, ketiga. Ambil sikit, keempat tu mungkin lah. Kalau mak puasa juga, ramai-ramai anak pegang mak dia, ambil kuih raya, sumbat mulut mak dia. Bukan. So dia batalkan puasa daripada. Pada hari yang kedua tak digalakkan. Kecuali lah anak tak main, kita duduk seorang-seorang, semua anak tak ada. Itu lain cerita. Ulama kita selagi mana ada suasana raya, jangan bermula dengan puasa 6 lagi. Tapi tempat kita orang tua-tua ada start dengan 2 dah. Nampak tak? Itu nama dia ghaflatun masalah ilmu. Okey, kan salah. Ada kali boleh genjak sikit. Hadis yang pertama. Yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz kena pergi laju. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kalau kita sambut raya, sunat kita mandi. Mandi ni senang saja. Dia niat meratakan air di seluruh badan tu je. Sama anda mandi junub, mandi raya, mandi Jumaat, sama. Dia tak ada mandi ni kena berdiri, mandi ni kena kangkang, mandi ni kena duduk, tak ada. Sama. Mandi nampak, dia mandi semua sama. Maka kita anak pinak keluarga semua mandi. Kita tahu mandi raya ni setahun sekali. Mandi. Lepas kita mandi, Nabi kata jangan keluar daripada rumah melainkan duduk makan dulu. Jangan keluar daripada rumah, duduk makan dulu. Tamarat. Semua Anas bin Malik. Nabi kata ke Anas, buat main 2-3 biji tamar. Nabi bagi ke Anas. Nabi Malik pula dengar di kalangan sahabat-sahabat dia, jangan bergerak kamu, jangan keluar lagi. Bertakbir, Nabi kata ambillah tamar. Tamar, nampak tak? Tamar kita makan. Tak spesial tamar benda apa manis ke makan. Macam-macam mamak ni teman kami, dia botol sel ke apa ke, dia makan pagi-pagi. Nampak tak? Tu pagi. Apa tahu apa kan? Pagi-pagi sunnah, ya Allah, sunnah makan pagi. Lepas kita makan pagi, maka Nabi kita keluar untuk nak pergi sembahyang. Maka Nabi SAW, Nabi kata ke Ummu Atiyah, sorry kena cepat dengan apa? Ummu Atiyah, umirna. Nabi kata ke Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni orang yang memandikan anak Nabi. Orang duk ada di medan jihad. Orang perempuan ni punya kuat, Ummu Atiyah. Kalau orang tengok semangat Ummu Atiyah, Allahu Akbar kabirah. Nabi kata ke Ummu Atiyah, hang senang, bagi tahu kat semua orang perempuan yang mereka puasa ni, aku mau mereka cuti ke tak cuti ke, kena keluar juga. Nampak tak? Jangan bagi orang perempuan kita bernama duk masak. Bang, you pilih nak masak ni. You nak mampu jumpa sekali, nampak tak? Maka Nabi kata ke Ummu Atiyah, di mana orang perempuan yang main haid ke, yang keadaan apa sekalipun, bawa budak yang tu yang ni awail, bawa semua sampai tidak ada dalam rumah yang berkecuali, semua keluar. Hadis ni. Nampak tak? Nabi pesan ke Ummu Atiyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata kepada isteri-isteri Ummu Habibah, Ummu Salamah, saya kata kita keluar ramai-ramai pasal Nabi SAW arahkan, terutamanya orang perempuan semua kena keluar. Dan Nabi SAW bila sembahyang raya, Nabi sekali saja hidup Nabi. Walaupun hari ini nak berjalan, kena cek sama. Nabi SAW sekali saja hidup Nabi. Nabi sembahyang di masjid, Nabi tunggu sembahyang, hujan lebat. Nabi tunggu dulu. Tengok oleh kerana hujan, Nabi kita masuklah dalam masjid, kita sembahyang. Pertama kali hidup Rasulullah sembahyang dalam masjid pasal hujan. Kita setiap kali raya hujan lebat, itu yang kita sembahyang di masjid. Nampak tak? Pasal setiap kali raya hujan. Baik rumah hujan. Dia disunahnya kita kena sembahyang di padang luah. Maka dia kata as-salatu jami'. Dia kena menjerit daripada satu kawasan ke satu kawasan. Okay? Bila kita keluar menuju ke masjid, Nabi kita jangan pakai jalan yang sama. Katalah kita duk main surau ke jalan ni, sini buat raya, sembahyang raya. Oi, dahsyat. Apa nama member khutbah? Tak ada. Dirilah macam ni. Okeylah. Lepas tu apa nama, kita duk main surau ke jalan ni, sunnahnya kita guna jalan lain. Saat ni balik pakai jalan ni pula. Nampak tak? Tapi ustaz, saya jalan ni saja ada. Jalan lain tak ada. Macam mana? Niat. Nabi suruh niat kata ini jalan yang lain. Nampak tak? Sunnah kita menggunakan jalan yang lain.
Pasal kita dah melalui jalan yang baru. Hari raya ni, nampak tak? Sunnah kita pusing sikit. Makalah kalau rumah dekat, Nabi syorkan kalau boleh jangan naik kenderaan. Masyian. Bawa anak-anak, Allahu Akbar. Allah. Melayu ni memang ada sunnatullah dah. Malu. Benda-benda yang lain dia pandai, nampak tak? Hidup. Nampak tak? Last kali mati juga. Nampak tak? Yang benda-benda macam tu. Sedangkan agama kata keluar mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dalam kereta, semua ya Allah kita bertakbir. Nampak? Didiklah. Kalau kita tak didik suasana ni, siapa nak didik? Maka kalau kita nak kereta, disyorkan jangan parking dekat-dekat, dia jauh. Supaya ulama kata ada sikit berjalan nak masuk ke sini. Ini parking depan-depan masjid. Dia berjalan sikit sangat. Sunnahnya kita parking jauh sikit untuk ada perjalanan pergerakan daripada kereta ke tempat musalla. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak sampai di musalla, Nabi kata fatasaddaqah, sedekah, bersihkan. Fatasaddaqah, sedekah. Sebelum kita nak ni, sedekah dulu. Maka kita masuk di tempat musalla, kita semayang raya. Semayang raya ni tak, dia cuma dua saja beza, tak beza banyak mana sangat. Kalau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia pegang dengan takbir rakaat yang pertama dengan 7 kali takbir. 7 kali takbir, ulama lebih suka mengatakan biduni takbiratul ihram. Biduni takbiratul ihram. Pasal dia bunyi dengan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Dia tak termasuk takbiratul ihram. Kalau masuk ada 8. Setengah orang 7 dengan takbir, tak apalah. Perbahasan jangan kita bahas sangat. Saat ni tauliah tak keluar jenuh. Kan? Kita bercakap masalah bila ada ruang agama, cakap. Nampak tak? So kurang-kurangnya esok ni orang kita pergi di mana-mana kat ustaz, dia salah tu. Dia 8. Tak apa. Tak ada isu apa-apa pun, nampak. Rakaat ni pertama. Cuma kita bagi mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis tu, lepas habis kita baca, baru kita angkat Allahu Akbar dan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan? Betul tak? Takut salah apa yang pula kan? Nampak tak? Dan ni kena jaga-jaga atau isu tauliah, kan? Nampak tak? Benar. Apa nama? Kita cara macam tu, barulah kita baca surah Fatihah dan surah, kan? Sabihis dan sebagainya. Habis. Kalau kita tengok mazhab yang lain, Imam Ahmad, Malik, Imam Abu Hanifah, mereka Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca surah Fatihah, baca surah, lepas surah tu Allahu Akbar, dia tak ada bacaan. Pasal bunyi hadis kata takbir saja. Dan tidak ada hadis yang menyebut cara baca. Kita kena lapang dada lah. Nampak tak? Cuma ulama di sini angkat tu subhanallah walhamdulillah wala. Tempat di sana kita semayang dengan dia, kita rasa pelik. Allahu Akbar, Allah tak dan baca, dia angkat dia. Nampak tak? Tempat dia tak ada baca. Imam Abu Hanifah tak ada. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kata, apa ni? Penat. Dia tak ada, kita ada. Nampak tak? Cuma kita takut kita bimbang pergi tempat orang, kita kata lebih kurang. Itu cara dia. Dua-dua keadaan kafiat ni dibenarkan dalam syarak. Okey, dibenarkan dalam syarak. Macam tu rakaat yang kedua 5 kali takbir. Biduni takbir intiqali. Biduni ulama tak ada, dia tak termasuk tu. Kalau masuk jadi 6. Dia itu pun sama juga. Dia akan baca macam kita, lepas takbir tu terus kita angkat. 5 kali baru kita baca Fatihah. Dia lepas baca surah. Kedua-dua tu dibenarkan. Jangan jadi isu lah, yang mana dulu, yang mana kemudian. Itu kedua-dua ni kafiat ulama. Pasal hadis datang macam tu. Ada yang baca takbir, ada yang tak baca pun tak apa. Habis. Lepas semayang, tu imam akan naik atas membar. Bila naik atas membar, ya Allah Tuhan, hari raya Aidil Fitri ni dia boleh baca dengan 2 sirah khutbah. Dengan satu khutbah, dia baca satu saja khutbah. Tak ada khutbah yang kedua, dibenarkan. Ustaz nak bagi dengar benda ni kat hampa cari perbahasan ni. Jangan tuduh orang sesat, jangan tuduh orang penema ni, melainkan kita cari bahan dia. Kalau bahan tu tak ada, tak apa. Raya dibenarkan. Terutamanya anak-anak kita pergi overseas, duk belajar. Baba, dia buat satu khutbah saja, habis. Tak ada apa pun.
Di sini 2 khutbah dia boleh. Tapi di sini kita tak buat lah, takut bila buat saja isu akan dibangkitkan sampai ke apa? Sampai ke MAIS. MAIS pula jenis bodoh-bodoh ramai, tahan pula badan. Contoh oleh sebab tu ya Allah tu. Oleh sebab tu ya Allah, kita jangan rasa pelik khutbah raya memang macam tu. Atau utamanya kita di pas sembahyang kat Padang. Maka kita sembahyang raya tu imam naik, tu imam tunjukkan kemesraan. Tengok orang dulu. Dia kena tengok. Dia tak boleh nak dia nak terus dia zakah. Masyarakat muslim. Tak. Dia nak dia tengok orang sama dulu, dia bagi salam. Nabi mesra dengan orang bagi salam. Lepas tu lakukan dengan khutbah. Tengah-tengah khutbah tu, habis sembahyang, Nabi kita duduk di saf masing-masing. Lepas sembahyang raya, duduk di saf masing-masing. Jangan pergi cari tembok. Contoh. Disunatkan. Dia duduk di saf masing-masing. Ustaz selalu bila khutbah raya, kan tempat member tu tinggi, kita nak di atas. Bila kita sembahyang tak nampaklah perempuan. Bila kita nak di atas, kan dia bersita macam tu, nampaklah mereka. Elok kita naik atas member khutbah, elok bagi salam, dia buat apa? Kita telekon, dia buka dah. Dia lipat-lipat. Kita duduk khutbah ni. Apa nama? Innal hamdalillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia buat apa? Dia lipat. Dia buka dah. Saat ni ambil apa bonek dia pakai, saat ni ambil ya. Macam semua. Nampak dah. Kita duduk khutbah, dia buat macam tu, dia lipat-lipat, dia elok, dia pakai, dia elok, pakai salam-salam cu. Maka ni kena ubahlah sikap ni. Nabi kata duduk di tempat masing-masing. Dengan telekung tu lah dia duduk. Bagi selesai bila dengar khutbah yang terakhir, dia kata bersalaman mesra. Pada masa tu inza'. Nabi kita buka kan, buka semua. Masa tu lah kita dibenarkan bergerak di tempat sufuf kita. Buka ni baca. Kita tengok macam di Nabi SAW. Ustaz nak puluh dekat hamba bagi cepat. Maka Nabi kata apa ya Allah? Nabi kata dalam hadis muka surat 254. Nabi kata ya Allah, adalah Nabi SAW keluar daripada raya ke tempat tu dan pertama kali lakukan dengan dan diri menghadap orang ramai, sedang orang-orang tu tetapnya hadis, sedang orang-orang tetap duduk berbaris-baris. Nabi kata duduk di berbaris-baris, lalu menasihati mereka dan menyuruh mereka. Hadis Nabi kata duduk dalam keadaan saf. Summa yansarifu fa yaqum maqabil nas wan nasu ala sufufihim. Manusia berada dalam keadaan saf mereka sendiri. 254 hadis 518. Ini adab cara-cara sembahyang raya. Dan sembahyang raya dia tak ada sembahyang qabliyah, ba'diyah, semua tak ada. Dia tak ada iqamat, dia tak ada azan, semua tak ada. Kok-kok dalam mazhab baru dia nak azan. Hayya 'alal 'aidil fitri. Nak mampu apa dengar di sekarang di Hinduan macam-macam dah ada. Hayya 'alal 'aidil fitri. Nak mampu dia kata kena as-salatu jami'. As-salatu jami' tu dibenarkan. As-salatu jami' dibenarkan apa dah? Dia tak boleh hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Nak mampu. Nampak tak? Panggilan tu panggilan azan tak dibenarkan. Ulama tak benar. As-salatu jami', as-salatu jami' ya, dibenarkan. Dia kena menjerit lepas pada satu kawasan, satu tempat. Pasal kita tak ramai macam Indonesia. Di Indonesia di pas sembahyang ramai. Di Indonesia sembahyang kat luar kan? Aduh. Nampak tak? Pasal tu dia tahu tempat kita ni tak sembahyang kat Padang, dia nak balik Padang. Alhamdulillah. Memang kami tak sembahyang pada. Oleh sebab tu ya Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa ya Allah dalam hadis Nabi, dah selesai, cuba kita tengok pergerakan Nabi, ikhlas kita. Nabi keluar rumah, perjalanan, Nabi sampai masjid, lepas selesai semua Nabi balik. Tengok hadis dia. Kita sunnah belajarlah, kita sikit je. Kita buat dengan cara apa agama buat mai, kita usung buat mai. Maka Nabi kata selesainya Aidil Fitri, lepas kita sembahyang kita balik rumah. Masuk dalam rumah kita, anak, pinak, keluarga, masuk dalam rumah, mak sembahyang tang sini, bapak sembahyang tang sana. Satu rumah bumbung tu, kita balik sembahyang di rumah 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang apa ni ustaz? Main duha? Bukan duha. Balik daripada hari raya, sunat mutlak. Kita balik daripada hari raya, masuk rumah. Maka Nabi kata, buatlah sembahyang 2 rakaat. Hadis dia 254 517 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 254 517.
An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'ain syai'a fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'ataini menerangkan bahawa salat sunnah sesudah hari raya itu ada, tetapi kita dilakukan di rumah. Jangan dibuat di masjid. Terus mereka rumah. Kalau boleh, Nabi tak galakkan apa semayang pun dibuat di tempat kita sendiri. Tak digalakkan. Lepas-lepas semayang, nak semayang duha yang tu yang ni, please jangan. Please. Nanti orang tengok kejahilan kita. Lepas tu setengah orang tak, ni semayang apa ni? Lepas semayang raya, balik. Takut nak menimbul, Nabi tak mau semayang apa-apa dia. Takut timbul orang kata di situ ada ba'diyah dia. Maka Nabi kita balik kamu, berpisah. Sebelum balik bersembang-sembang, kita kata apa nama, taqabbalallah. Kita kena ucap taqabbalallah. Kita mengaji Aidil Fitr apa nama, maaf zahir batin kok mana, mai zahir kok mana, mai kita pun tak tahu. Tak kenal orang tu, zahir batin dia pun tak kenal. Maaf nah, zahir batin hang. Ini adat kita. Lebih elok kita sebut taqabbalallah. Agama duk ajak taqabbalallah, minal faizin apa semua kita boleh sebut. Yang paling penting taqabbalallah. Mudah-mudahan hari ini hari di mana amalan hang semua Allah terima sebulan yang hang puasa dulu. Disunatkan kita kata insya-Allah Arafah, insya-Allah Jannah, insya-Allah yajma' laka mahaulail mahdiyin. Sunnah kita sebut macam tu. Insya-Allah Tuhan himpunkan hang sama orang soleh. Insya-Allah insya-Allah kita akan itikaf tahun depan di Mekah. Insya-Allah Allah bagi itikaf kita di Madinah. Lafazan tu pada hari suasana hari raya. Disunatkan, tak ada apa nama, maaf nah zahir batin apa semua lebih kurang pom tak tahu. Termasuk aku pun sebut juga. Mana? Kita jadi trend. Agama doa ajak taqabbalallah. Allah terima amalan-amalan kita sebulan pada hari raya. Nampak dia kata kat sini, walaupun kita rasa benda ni baru bagi kita, dia tak ada baru mana. Sejak Nabi ada sampai mati inilah. Nampak tak? Cuma kita aja. Hukumnya dia kata solat sunnah di rumah sesudah solat hari raya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita latihlah buat. Balik rumah saja kita semayang di rumah kita. Oleh sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang tak ada yang lain semua tak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi pergi semayang, sepanjang Nabi balik, Nabi tak singgah mana-mana kubur pun. Tapi kalau kita nak singgah mana-mana kubur tak jadi salah. Tapi kenapa kita tujukan bila raya kubur? Why? Pasal pun tak mau ambil raya kedua, raya ketiga, sekali-sekala balik. Betul sekali-sekala balik. Kenapa nak fokus hari itu? Sepanjang hadis duk sebut Nabi balik, tak ada kena mengena langsung dengan kubur. Raya bukan hari kubur. Nampak tak? Ni waktu ni semua duk mengamuk bab-bab ni kan. Jadi kalau orang tu nak fatwa, dia bertanggungjawab dengan fatwa dia. Okay. Jangan jadikan hari yang paling baik sekali tuan-tuan, hari raya lah kita kena pergi kubur tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan, manusia yang paling baik di atas muka bumi adalah Rasulullah manusia paling baik, dan Rasulullah tak akan tinggal amalan paling baik sekali ia akan buat adalah Rasulullah. Paling baik sekali amalan Rasulullah akan buat. Nabi tak akan tinggal amalan tu. Jangan kita kata amalan paling baik sekali hari raya adalah ziarah kubur. Not nice. Nak pipi lah. Tapi jangan jadikan kepastian mesti itu dah jadi hukum. Kita bina syariat. Tak salah nak pergi bila nak pipi. Jangan kita ambil hadis Aisyah duk usung cakap dengan orang, malu. Aisyah dia bila mati, Abdurrahman mati, abang dia meninggal, dia nak pergi ziarah minta kat Nabi. Nabi larang Aisyah jangan pergi. Kalau hang pergi perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Hadis Bukhari. Tapi hadis itu mansukh. Hadis Bukhari, betul. Mansukh, terbatal. Bila kali kedua Nabi kata ke Aisyah, fazuruha, pilah ziarah. Aisyah, nak ziarah, nak pergi tengok pilah. Mudah-mudahan, fatudhakirul akhirah. Mudah-mudahan orang nak pergi ziarah kubur ni, dia ingat pada hari akhirat. Hadis ni umum sangat-sangat. Tak ada kena mengena dengan, kita ambil hadis tu, jadikan dalil untuk apa nama hari raya. Tak ada kena mengena. Jangan kita letak hadis bukan di tempatnya. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, Ustaz tak nak pergilah. Tapi kalau boleh ya Allah, jangan kacau pada hari raya lah. Hari raya kedua ada, balik-balik lah ni pun ada. Kalau katalah jarang balik, jarang. Pasal apa kena pergi hari tu?
Kenapa tak hari lain? Agama lain ya. Agama lain dia jadi kepastian. Raya saja kubur. Raya saja kubur. Agama kita ada manhaj kita sendiri. Kaedah kita sendiri. Nampak tak? Jadi mudah-mudahan puasa kita menuju mendapat keredaan Allah Ta'ala. Ustaz tak nak panjang, pasal hari ini ada program bersama dengan imam-imam Padang dan imam-imam Medan, kan? Untuk apa nak sembang, lepas tu mayat pula nak mai, mamak dah boleh tiang lagi, nampak tak? Oleh sebab takat situ cukup. Cuma sebelum apa nak bersurai, ada dua, sebelum nak bersurai ni carilah amalan-amalan untuk masuk syurga cepat. Ustaz nak bagi kat hampa pintu-pintu syurga nak masuk ke syurga. Ada pintu syurga yang nama dia RM100. Mungkin ada pintu syurga yang nama dia RM100. Ada pintu syurga yang nama dia 50, 20 dan 10. Sebelum hampa balik, pastikan tangan hampa dah ada tiket untuk masuk ke pintu syurga. Mana? Jadi yang ni apa nama wakaf pembinaan Darul Mahabbah. Wakaf pembinaan Darul Mahabbah. Darul Mahabbah ni akan bina dengan kos 5 juta. Dia rumah kasih sayang anak-anak yatim dan asnaf. Dan rumah kongkon ibu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia buat sistem macam sistem orang tua-tua. Esok ni kalau rumah ni siap pun, Ramadan Ustaz tak mau pergi mana-mana dah. Nak duduk sepanjang Ramadan duduk di situ. Seorang akan duduk kat situ tak pergi mana-mana dah, daripada Ramadan pertama sampai Ramadan akhir, dan beriktikaf di situ. Jadi Ustaz duduk situ lah. Umur pun dah dia dekat Dengkil, dekat Jendram kat sana. Kita ada satu tanah di situ yang kita buat. Dia buat peringkat-peringkat. Peringkat pertama 5 juta. Ada kat sini. Ini lama-lama insya-Allah lagi beberapa bulan lagi dia akan potong income tax, kita akan buat step by step. Pasal nak hambat bulan puasa ni, dia buat ni dulu. Nanti dia buat lagi. Jadi kadang-kadang kita nak derma tapi tak buat main duit, boleh ambil ni, tulis kat belakang ni nombor akaun dan bank kan. Dan beritahu ke ustaz, kata ustaz saya dah ambil resip ni berapa ringgit. Dan maklumkan dah hantar apa nama kepikan apa. Resip tu tolong WhatsAppkan ke ustaz. Ustaz tahu, tulis kat situ yang ni untuk derma Darul Mahabbah. Boleh nak kalau yang tak buat main duit kan. Jadi apa nama, dia ada pintu syurga nama dia 100. Kalau nak lipat-lipat kali gandakan lagi 50. Nampak ada pulun yang paling banyak sekali. Ada faham ke tu? Yang kedua, Ustaz apa nama, memang setiap tahun kalau sebelum Ustaz nak balik ni macam di kawasan fakir miskin, terutamanya di Terung, Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz Abdullah Isa, yang mana dia berpesan kat Ustaz, selalu program Ustaz bila Ustaz balik ialah program kutip apa nama, bukan ayam raya, tak ayam raya. Jadi kita akan ambil daripada majlis agama akan letakkan apa nama, grup A, B, C, macam di pusat zakat lah, Ustaz mengajar pusat zakat, dia letak A, B, C, kategori orang susah A, B, C. Macam tu kalau hampa kadang-kadang apa nak bagi zakat pun apa tak tahu, ada dia akan tunjuk ajak. Ni rumah ni, kawasan ni, siapa yang dhaif. Kadang-kadang kita tak tahu. Asal pusat zakat dia tahu. Kawasan ni kadang-kadang kedudukan orang tu dia tahu. Maka kami akan ambil grade A di Terung, grade A di Sik, grade A di Baling. Di 3 tempat. Kali ni kita tak buat banyak sangat pasal kerja banyak. Maka kami malam raya tu kita bagi sekok ayam bagi keluarga yang dhaif sangat-sangat. Tengok kalau dia ramai kita bagi 2 ekor. Nampak tak? Kita bagi sedikit duit raya. Kalau ada rezeki lebih kita bagi beras seorang satu. Beras 5 kilo. Sikit-sikit lah. Lepas tu kalau keluarga dia dhaif sangat-sangat, mungkin di situ ada duit raya dan sebagainya. Jadi yang niatlah tabung ke tengah-tengah kan. Yang pada buat macam biasa. Mamak ni selalu main kutip duit, nampak tak? Buat macam mana orang pesan kat aku? Kutip lah panjang duit. Kutip risik, kutip tu kata mamak ni main kutip duit je. Yang Ustaz duk kutip menjaga karipap aku, ya betul. Yang lain semua adalah apa nama, pesanan-pesanan orang yang Ustaz tunaikan. Jadi apa nama, bulan-bulan macam ni puluh sangat-sangat. Ingat kata 2 benda saja. Pertama sekali, teringin nak jadi ashabul a'raf. Hampa mengaji Quran kan? Teringin nak jadi ashabul a'raf. Ashabul a'raf ni contoh dia macam kita nak buka puasa. Kita beli tamar. Walau orang Pulau Pinang kata ada tamar mayat. Tamar mayat tu macam tamar lembek nak mati dah.
Kan, macam Pulau Pinang kata ada roti mayat. Tahu tak roti mayat? Hampa tahu apa? Kan ada roti mayat kan? Pulau Pinang kata tu roti mayat, nampak tak? Macam tu, tamar pun macam nak mayat, nak mati dah. Biskut mayat. Lepas tu apa nama? Kita nanti beli satu tamar yang besar, sangat besar mejual tu. Kita beli tu, kita kata nak buka puasa. Dia pergi jumpa dengan orang yang nak buka puasa tu, ambil. Semua orang bila tengok besar, ambil yang tu, akan tinggal yang kecil ni. Nampak tak? Pasal dia teringin nak jadi Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni, esok dia tahu kata, orang ni buka puasa dengan tamar aku, maka Allah kata apa? Mana-mana orang bagi makan dekat orang. Agama ajak dekat kita cuma sahur, ya ada agama ajak puasa. Lagi satu buka puasa. Moreh ni aku tak tahu dia ikut main ke mana. Dan ada benda-benda yang Nabi suruh buka puasa. Buka puasa, bila dia buka puasa dengan satu tamar kita, seluruh amal ibadat yang dia lakukan, seluruh hari itu dengan bacaan Quran, dengan puasa, dengan semua main kat kita. Bila kita akan dapat pahala ni, di hari akhirat kelak. Ini nama Ashabul A'raf. Dia kutip pahala esok ni, baina-baina. Esok ni dia mati, dia antara amalan dia, antara tak menentu kehidupan dia. Tiba-tiba orang ni kata, ya Allah dia pernah tolong aku. Ya Allah dia pernah bantu aku. Ya Allah dia pernah bagi makan kat aku. Hasil daripada kerja-kerja buat kat dunia ni, dia hari akhirat selamat. Dikenali sebagai Ashabul A'raf. Yang kedua surah Al-Ma'idah ayat 103. Ini tu Imam Al-Hafiz. Kalau salah minta maaf. Surah Al-Ma'idah ayat, bukan surah Al-Ma'idah, ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 103. Allah kata apa? Khus min amwalihim sadaqah. Khus. Allah kata dekat orang fakir miskin, ayat ni di akhir zaman esok ni tak ada orang nak kutip zakat kita. Akan berlaku di akhir zaman. Semua kaya-kaya belaka. Kita nak bagi, aku bukan miskin, aku tak mau. Khus min amwalihim. Allah kata ke orang fakir miskin, ambil daripada sedekah. Khus min amwalihim, ambil hak kamu yang ada kat fakir, yang ada kat orang kaya, ambil sedekah dia. Allah kata apa? Bila orang fakir miskin ambil harta kita, 3 benda orang fakir miskin buat. Wa yutahhir, wa tudzakki, wa salli alaihim. 3. Pertama sekali dia cuci diri kita, wa tudzakki, dia cuci harta kita, wa salli alaihim. Macam orang mantak dekat nama Abdullah bin Abi Aufa. Nabi kata kat dia, hang dapat saja. Orang fakir miskin seronok saja, meleleh ayat mata dia saja, senang saja. Dan dia berdoa, yang paling penting, wa salli alaihim, dia doa dekat kita. Barulah Allah iklan, aku nak buka arasy aku. Barulah aku Tuhan. Inna salawat, Allah kata, sesungguhnya doa orang tu, aku ikut doa sama. Tuhan angkat martabat doa. Tuhan angkat, Tuhan kabul doa kita setelah didoa oleh fakir miskin. Inna salawat sakanul lahum, sakanul lahum. Hati hang yang selama ni risau, cemas, tak seronok, Allah rabut semua tu, Allah habuk semua tu. Sakanu ni tenang. Allah bagi jiwa yang tenang. Setelah hang bagi tenang dia, aku tenangkan hang. Jadi kadang-kadang kita puasa sampai hari ni, jiwa tak tenang, jiwa serabut, rasa nak balik kampung, nak balik tak balik, tak seronok. Nak seronok, isi borang ni, borang pula, pergi cabut risik ni, dandan tenang. Nampak dia kena, ya Allah, cabut tu rasa jiwa tenang. Allah kata, wallah aku Tuhan, aku sumpah dengan namaku, Sami'un, aku maha mendengar doa hang, Alimun, aku mengetahui keadaan hang, aku akan selesai masalah hang. Ambil ayat Quran ni, jadikan semangat untuk apa kata Allah. Jangan kata mamak tu pandai, ini Allah bagi tahu. Nampak tuduh aku berdosa, nampak tak? Ambil ayat ni letak dekat kita, surah At-Taubah ayat 103, mau letak, baca ulang-ulang sekali. Ya Allah, ya Tuhan, 3 benda orang tu buat kat aku, Tuhan bagi ketenangan untuk aku. Allah. Kat sini dulu, yang baik semua main daripada Allah. Salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Sepanjang Ustaz mengajak sini ada salah silap. Kalau kadang-kadangnya tersalah-salah segi percakapan, mohon ampun dan maaf. Ampun dan maaf. Kalau tak ampun pun susah laku. Nampak tak? Ampunlah salah silap Ustaz. Kadang-kadang Ustaz baik dengan nampak, tiba-tiba Ustaz terima semua keadaan nampak. Walaupun nampak dah sampai report. Sampai report nampak ke MAIS. Sampai ke MAIS, Seksyen 8 report mengatakan ajaran dia mengajak ke sini ganggu
Kadang-kadang ada benda dia bagi semangat lain pada, tapi Ustaz maafkan dia insya-Allah. Walaupun Ustaz kenal ada orang semua, Ustaz dah kenal daripada Seksyen 8 ni, tak, Ustaz maafkan apa insya-Allah. Okey. Jadi berlapang dada. Berlapang dada dengan kita, Ustaz lapang dada dengan apa? Lapang dada dengan Ustaz, kan? Yang seterusnya Ustaz ucapkan terus memperjuangkan Ramadan sakit-baki dan selamat sambut hari raya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa sabit fina 'ala al-islam wal iman. Irhamna ighfir lana istajib du'ana. Allahumma ja'al Ramadan ma'ana. Allahumma ja'al Ramadan ma'ana wa la tatruku 'anna Ramadan. Allahumma ja'al khairat fina fi Ramadan. Ya arhamar rahimin, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa khususan fi Ramadan. Allahumma ja'al nur fawqa nur fi ahlina wa man ma'ana wa khususan fi baitina. Ya arhamar rahimin, nas'aluka ya Allah an la taruddu du'aana, nahnu bihaja ilaika ya Allah. Rafa'na aydina amamaka ya Allah wa narju min rahmatika ya Allah, wa khususan fi ashra awakhir min Ramadan. Ya Ramadan nas'aluka al-wada'. Ya Ramadan nas'aluka al-wada'. Ya Ramadan nas'aluka al-wada'. Ya Ramadan nas'aluka naltaqi insyaallah ya Ramadan. Naltaqi insyaallah ya Ramadan. Annaka ji'ta bil khair. Annaka ji'ta bil khair. Annaka ji'ta bi salamatin alaina fid dunya wal akhirah. Ya Ramadan nas'aluka ya Allah an la taruddu du'aana. Irhamna irham dha'fana ya Allah. Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa mak bapak kami. Jadikanlah rumah tangga kami sentiasa di bawah rahmat-Mu, terutama dalam bulan Ramadan ya Allah. Didiklah anak pinak kami, keluarga kami menuju kepada keridaan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallah minna minkum taqabbal karim. Shopping center